Baiklah. Selepas itu kita teruskan kepada soalan yang telah dibentangkan tadi. Cuba ulangi sekali lagi. Adakah berdosa apa? Adakah berdosa seorang isteri? Slow sikit dia kuat sangat. Adakah berdosa seorang isteri jika dia tetap memberikan wang belanja untuk orang-orangnya walaupun setelah dia tidak dilarang oleh suami, bahkan wang tersebut adalah hasil kerja sendiri? Baik, adakah berdosa seorang isteri Memberikan wang belanja memberikan wang belanja juga sini panggil isi kahwin tu lah. Kau wang belanja apa? maknanya dia bagi sebahagian daripada gaji yang dia iya. Jadi maknanya kebiasaan kita di Malaysia ni kerjanya suami isteri sama. Isteri bekerja kan, dapat gaji, juga suami pun. Kemudian usaha daripada isteri, kerja dia tu dapat gaji sekian-sekian umpamanya. Kemudian hasilan daripada gaji dia itulah dia beri kepada ibu bapa dia. Itu. Di situlah timbul soalan, adakah berdosa ke atas seorang isteri nasabah dengan suami apabila dia beri belanja, perbelanjaan yang dia hasil daripada gaji dia kan, daripada usaha sama ada gaji dan lainlah. Menegakan apa saja hak dia menegar dengan usaha dia betul-betul, maka dia nak beri kepada ibu bapa dia. Adakah berdosa? Ada. Jadi pada asalnya hak kepunyaan kita, sama ada isteri baik, suami baik dan siapa saja. Hak kepunyaan kita tidak ada sangkut dengan yang lain, maka boleh saja, harus saja kita nak beri kepada siapa-siapa pun, itu pada asal hukum. Kerana kita kembali kepada asal hak, harta benda, apabila hak milik kepunyaan bagi kita tidak ada sangkut dengan yang lain. Lain kalau bersangkut hak syarikat kongsi dengan suaminya, ini hak kita tidak ada kongsi. Maka pada asal hak kita, kepunyaan kita, harus saja kita nak membelanjakan kepada jalan yang diredai Allah. Kalau jalan tak diredai Allah, hak kita pun tak boleh, kerana dilarangkan. Wala tubazzir tabzira wala tabsudha kullal basti. Itu dilarang. Apabila kita membelanjakan sesuatu daripada harta kepunyaan kita kepada jalan yang diredai Allah, maka itu pada asal harus saja. Tetapi ulama ada membicarakan tentang bila kita sebagai seorang isteri, maka lebih aula, lebih eloknya kita bagi tahu kepada si suami. Itu lebih aula saja. Sebab kita beri apa? Beri kepada ibu bapa, masuk di dalam kata ihsan. Wa bil walidaini ihsanan. Buat baik dia ada berbeza dengan taat. Taat lain, ihsan buat baik lain. Buat baik ni umum pada taat. Masalah taat selama dengan dikait, selama tidak bercanggah, selama tidak menjadi derhaka kepada Allah, itu boleh taat. Adapun ihsan buat baik namanya. Walaupun ibu bapa kita tu yang kufur, sekalipun kita disuruh buat baik, kerana ada kita tersebab daripada ibu bapa, maka buat baik ialah digalakkan. Wa bil walidaini ihsana, dan dengan dua ibu bapa hendaklah buat baik. Maka kita bagi kepada ibu bapa kita, masuk dalam kata buat baik. Walaupun sebegitu, lebih aulanya kita bagi tahu kepada suami kita, sebab kita seorang isteri bila punya suami, maka kita di bawah jagaan suami. Di bawah ismah jagaan suami, seeloknya kita bagi tahu. Itu saja, itu lebih elok. Kalau kita kata kita bagi tahu
suami tu tak suka. Tak suka tu kena kita tanya balik pula beberapa sebab tu. Ada lagi sebab. Sebelum pada tu dia ada lagi sebab-sebab yang dia tak suka. Kerana tak ada orang buat baik pada ibu bapa ni tak suka kan. Tapi boleh jadi dia tak suka ada sebab lain. Itu kita perlu kita halusinya. Kemungkinan ibu bapa tu ada apa-apa sesuatu dengan suami tu menyebabkan jangan kata dia. Ada sebab-sebab lain. Ala kulli hal pada umumnya tak ada apa buat baik pada ibu bapa. Tapi seelok bagi tahu kepada suami. Sekali-sekali suami kata kamu dapat sekian, mananya? Kemungkinan buat yang lain jadi timbul curiga ataupun syak. Itu seelok bagi tahu. Apabila bagi tahu dah suami tak redha tu, itu ada soal lain dah tu. Kita kena bincang dengan suami, dinasihat kepada suami apa sebab yang awak tak benar tu kerana jawab baik pada ibu bapa. Boleh jadi suami ayat sebab itu ada mungkin sebab lain lah. Itu cakap pada umumnya dulu nah. Kerana sebab ni kadang-kadang tersulit sangat. Tersulit. Itu walaupun pada umumnya buat baik kepada ibu bapa disuruh. Ada taat kepada ibu bapa itu selama tidak menyalahi syarak. Katakanlah kita sebagai seorang isteri bila kita punya suami kemudian suami suruh suatu perkara yang tidak bercanggah dengan syarak. Ibu bapa juga suruh suatu perkara, tapi dua-dua tu sama yang masa yang sama tapi berlainan. Maka kita kena mendahului ke hak suami. Itu pada asal. Tapi tetap buat baik pada tadilah. Pada masalah umum wa bil walidaini ihsana. Asma radhiyallahu anha pernah tanya ya Rasulullah, dia susah hati kerana ibu dia masih kufur. Ajak kepada beriman tak mau beriman, maka susahlah seorang anak. Jadi ibu sebagai ibu bila dia pergi di rumah anak, dia ada kebebasan, bebas di rumah anak dia. Dia nak ambil apa, nak makan apa, dia bebas di rumah anak dia. Rasa susahnya hati Asma, lalu dia merayu, ya Rasulullah, bagaimana ibu saya masih kufur. Tapi bila dia datang ke rumah, itu dia ini ke rumah anak dia. Adakah boleh saya buat hubungi dengan ibu saya itu? Maka Nabi SAW jawab, sili ummaki, hubungilah ibumu. Itu masalah kata buat baik. Ini akhlak Islam, akhlak orang mukmin, buat baik. Tentang dia kufur, bukan kita redha dengan kekufuran. Kita hanya buat baik atas nama dia adalah ibu kita. Dia adalah bapa kita. Segitu. Segi dia tak beriman, kita tidak redha pun di situ. Itu akhlak yang mulia. Baik. Kalau ada tambahan lagi pun boleh nak tambahan. Kalau tidak ada pun boleh langsung kepada soalan berikut.